tajuk biasanya yang kita beri taklimat adalah pengurusan kewangan peribadi, ya. Sebabnya anda semualah, kita semua individu kan. Kita tak bagilah perkhidmatan ni kepada syarikat, contohnya syarikat ataupun korporat lah. Kita agensi ni AKPK dikhaskan untuk individu, ya. Jadi bernasib baiklah individu, ya. Sebagai individu, anda semua sebagai individu boleh mendapatkan perkhidmatan daripada AKPK, ya. Ya, macam disebutkan tadi, AKPK, ya, adalah agensi agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara, ya, untuk pengetahuan anda, ya. Yang macam dikatakan oleh Cik Kamaruzaman tadi, kita bermula beroperasi pada tahun 2006, ya. Pada bulan April kita mula beroperasi, ya, 2006. Jadi sekarang ni dah dari 2014, ya. Jadi dah berapa tahun dah tu? Lebih kurang 7 tahun, ya. 7 tahun bermakna kalau individu lah, kalau manusia kan, berumur 7 tahun masih budak lagi lah kan. Masih budak, baru masuk sekolah darjah 1 lah kan. Tapi walau bagaimanapun AKPK ni baru berumur 7 tahun, dah ramailah individu yang datang kepada AKPK untuk nak dapatkan perkhidmatan yang kita sediakan, ya. Okey, persediaan perkhidmatan yang kita sediakan ialah macam nilah, dia ada 3 sebenarnya, kita bagi kepada 3. Yang pertamanya pendidikan keuangan, ya. Kedua, kaunseling keuangan dan program pengurusan keuangan, ya. Apa yang saya nak tegaskan di sini atau nak tekankan di sini ialah perkhidmatan kita ni adalah percuma. Okey, percuma, ya. Percuma makna anda tak perlu bayar apa-apalah kan. Tak perlu bayar apa tu service fee ke apa kan, tak payah. Fee perkhidmatan atau bayaran lah, apa-apa tak perlu, adalah percuma. Sebab kita tekankan perkataan percuma tu, kalau slide kita tu nampak di warna merah kan perkataan percuma, ya. Makna penting lah tu, percuma, perkataan percuma. Sebab apa kita bagi tekankan perkataan percuma ni? Sejak kebelakangan ini kita dapati ada pihak-pihak yang tertentu nak, saya gunakan perkataan Inggeris, capitalizekan AKPK ni, ya, untuk dapat keuntungan, ya. Untuk membuat duit, buat dapat wang, ya. Ada pihak-pihak tertentu. Kita tahu keadaan ini berlaku, ya. Jadi sekarang ni kita nak hebahkan perkhidmatan kita ni adalah percuma. Jadi bila anda perlukan perkhidmatan AKPK, anda tak perlu bayar apa-apa, ya. Berbanding yang ada setengah-setengah sekarang ni, ejen atau yang inilah individu tertentu, dia minta bayaran, ya. Minta bayaran untuk perkhidmatan yang diberi. Sebenarnya bukan dia yang diberi, bukan dia yang beri perkhidmatannya, ya. Dia suruh individu yang tertentu tu datang pada AKPK juga. Itu saja. Jadi dia bayaran tu ikut dia nak sebutlah berapa dia nak, ya. Dia tengoklah mungkin mangsa dia tu macam mana, orang dia macam mana kan. Jadi dia kenakan, saya dengarlah ada sampai 5-6 ribu. Dia kenakan bayaran dia. Tapi apa yang diberi, apa khidmatannya dia beri. Dia suruh datang pada AKPK. Itu kan. Jadi inilah kita nak tekan ke perkataan percuma tu, ya. Itu diwarnakan merah sekarang, ya. Okey, di antara tiga skop perkhidmatan ni, yang saya ingat yang paling popularnya ialah yang bawah sekali tu, ya. Bawah. Program pengurusan keuangan tu, ya. Sebab apa saya kata yang ini paling popular? Sebab yang ini yang secara terus
kena kepada individu, ya. Ini kita ada satu program, yang dikata program tu ialah kita ada satu program untuk individu ni boleh nak memohon untuk masuk ke program ini, untuk nak susun semula hutang-hutang yang individu tu ada, ya. Hutang maksud saya hutang dengan bank, ya. Hutang yang didapati daripada bank. Bank-bank ni pula yang di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia, ya. Jadi itu dia, bank negara, di bawah penyeliaan Bank Negara. Bank-bank biasanya kebanyakannya lah, mungkin banyak daripada bank-bank yang di Malaysia ni adalah di bawah penyeliaan Bank Negara, ya. Ataupun boleh kita panggilkan institusi keuangan lah, kebanyakan atau mungkin saya ingat lebih 90% institusi keuangan di Malaysia ialah di bawah penyeliaan Bank Negara. Tapi maknanya bukan 100% kan. Mana ada juga institusi keuangan yang bukan di bawah penyeliaan Bank Negara. Ini saya nak tanya anda semua. Siapa yang tahu agaknya soalan ni, jawapan daripada ni? Apakah institusi keuangan yang bukan di bawah penyeliaan Bank Negara? Kalau siapa tahu, boleh bagi jawapan. Ada, saya dengar. Ya, Bank Rakyat masih di bawah penyeliaan Bank Negara, ya. Bank Rakyat. Ada cubaan lagi? Ya, saya dengar tadi apa? Along. Ini biasanya bila saya tanya soalan ini, inilah jawapan dia yang pertama saya terima, ya. Along kan. Along. Tapi anda kena dengar betul-betul soalan saya, kan? Apa dia soalannya? Soalannya ialah apakah institusi keuangan yang di bawah penyeliaan Bank Negara? Kalau jawab along, bukanlah, kan? Along, adakah along institusi keuangan? Bukan, kan? Jadi itu dah. Bukan, ya. Institusi keuangan, dia ni macam bank jugalah. Institusi keuangan ni beri perkhidmatan seperti macam bank juga, makna pinjaman. Dia beri pinjaman, ya. Dan mungkin menerima deposit juga, ya. So apakah nama institusi keuangan tu? Siapa boleh bagi jawapan? Saya ingat orang bagi individu yang senior-senior tu mungkin dah tak tahu ni, kan. Ya. Anda pernah dengar ni apa tu, MBSB? Dengar kan? Inilah dia, MBSB. Salah satu, in fact satu-satunya institusi keuangan yang bukan di bawah penyeliaan Bank Negara, ya. Okey. Siapa punya ni MBSB? Ya? Ya, betul. KWSP, ya. EPF. Ini dia punya macam anak syarikat je lah. Ini. Buat masa ni dia belum di bawah penyeliaan Bank Negara lagi, ya. Maknanya kalau dia belum di bawah penyeliaan Bank Negara, pelanggan MBSB ni tak boleh menyusun semula hutang dia lah dengan pihak EKPK, ya. Itu maknanya, ya. So maknanya kita belum buat lagi lah pinjaman daripada MBSB ni, ya. Selain pada tu semua bank-bank boleh, ya, boleh disusun semula, hutang-hutang ni boleh disusun semula. Okey, itu dia. Okey, ini dia kita punya ni tajuk, ya. Ini berbentuk akademik sikit lah kalau saya nak ikut saya punya slide ni, kan. Tapi tak apalah, anda boleh ni lah, ini untuk pengetahuan macam, yalah, macam belajar dululah, kan. Belajar kat sekolah ataupun kat universiti dulu, kan. Kalau nak ambil nota, boleh ambil nota apa, kan. Ini, kan. Okey. Ini perancangan keuangan, kan. Ini bila kita bincang pasal perancangan keuangan pribadi ni, kita kena bincang pasal perancangan keuangan lah, keuangan kepada individu, kan. Ini adalah satu proses, ini definisi dia lah, kan. Perancangan keuangan tu apa dia? Satu proses jangka panjang untuk mencapai matlamat hidup anda melalui pengurusan keuangan yang betul dan bijak.
Itulah dia lebih kurang. So anda mungkin dapat itulah. Itu. Jadi dia ada matlamat dah maknanya kan. Matlamat hidup, capai matlamat hidup. Kita hidup ni untuk apa sebenarnya? Inilah matlamat. Matlamat hidup dalam keuangan lah. Macam contoh di sini ada ini, bukan Islam pun ada ya. Ada. Hidup manusia ni kalau contohnya sebagai orang Islam kan, kita ada tujuan hidup kita kan, matlamat hidup kita kan, apa dia kan. Tapi dari segi keuangannya itulah kita ada matlamat hidup juga, yang kita tuju, yang kita hendak tuju, ya. Okey, dan dalam definisi itu lepas tu kita tengok proses dia untuk perancangan, dalam proses perancangan keuangan ni. Salah satu ialah menilai kedudukan keuangan semasa. Makna kita tengoklah keadaan keuangan kita macam mana kan. Kita nilailah macam mana kan. Dan dari situ bolehlah kita buat satu matlamat keuangan peribadi. Makna kita tetaplah apa dia. Mungkin kita boleh buat nota ke apa kan. Apa dia nak tetap matlamat keuangan kita kan. Dan lepas tu kita ambil tindakan lah yang perlu diambil kan. Dah kita dah ada matlamat, buat tindakan yang perlu. Okey. Dan dalam mungkin ada juga alternatifnya. Kalau kita dah set macam ni, mungkin ada alternatif lain untuk mencapai matlamat kita, matlamat keuangan tu. Dan mungkin selepas itu kita buat satu plan kan. Pelan dinamakan pelan keuangan dan untuk kita laksanakan. Ini memang bentuk akademik sikitlah. Jadi lepas kita dah buat pelan tu, mungkin dari setengah jalan kita mungkin boleh mengkaji balik, review. Ini termasuk dalam tugas-tugas anda sebenarnya. Anda sebagai penjawat awam kan, mungkin ada buat pelan-pelan macam ni untuk dalam tugas anda ya. Adalah dah ada set matlamat, goal ataupun objektif kan. Lepas tu kita buat tindakan, plan tindakan. Lepas tu dah buat, mungkin ada alternatif lain, kita boleh kaji juga. Lepas tu dah buat, mungkin dah pertengahan jalan tu, mungkin kita perlu buat kajian ya, review kan. Ini biasa untuk petugas-petugas kerajaan ya, penjawat awam ya. Menyemak balik plan yang kita buat dulu kan, sama ada sesuai ke ataupun perlu diperbaiki atau seterusnya lah, sebagainya. Okey. Okey, apa ni tujuan penting ke perancangan keuangan ni? Pentinglah kita, sebab kita dalam nak mengejar matlamat hidup kita tu, nak mencapai matlamat hidup, kita setkan satu hala tuju kan. Hala tuju, macam mana kita nak sampai ke matlamat kita tu. Untuk matlamat, ialah nak sampai matlamat maknanya untuk juga kesejahteraan keuangan kita. Kesejahteraan maknanya mungkin kita akan tidak menghadapi masalah-masalah keuangan kan. Ataupun dan yang akhir sekali ialah tuju kepada pembebasan keuangan dipanggil. Ini mungkin kita tak berapa selalu dengar perkataan ni kan. Kebebasan keuangan, yang mungkin dalam bahasa Inggerisnya lebih prominent kalau kita dengar financial freedom kan, financial freedom kan. Jadi kalau ditranslatekan kepada bahasa Malaysia ialah lebih kurang kebebasan keuangan. Jadi kita tak berapa dengar sangat kan, jadi digunakan kataan ini dalam bahasa Malaysia ya. Okey. Okey, itu perlunya perancangan. Okey. Sebenarnya kita semua dengan individu tidak merancang untuk gagal sebenarnya kan. Tapi ramai daripada individu, daripada kita semualah gagal merancang. Gagal merancang. Cuba anda renungkan yang di slide yang tulisan berwarna merah tu ya. Tiada siapa merancang untuk gagal, namun ramai di antara kita gagal untuk merancang. Ini gagal untuk merancang. Pasal apa bergagal? Mungkin
pengetahuan kurang kot, tentang perancangan keuangan. Itu. So perlulah kita mendapatkan pelajaran itu kan, atau belajar kalau kita tak tahu kan. Okey. Inilah kita akan beri kongsi apa dia itu perancangan keuangan ni. Salah satu kita kena sentuh bila kita cakap pasal perancangan keuangan ni ialah aliran tunai. Kita pun sangat kurang dengar juga, kurang mendengar perkataan ni aliran tunai lah, apa dia itu aliran tunai kan. Yang mungkin pernah didengar dalam bahasa Inggerisnya kan. Apa bahasa Inggerisnya dipanggil? Cash flow kan, cash flow. Ini biasa yang mungkin banyak digunakan dalam bahasa Inggeris kan. Aliran tunai ni kan jarang, tapi saya harap mungkin Kementerian Pendidikan boleh streskan sikitlah kegunaan bahasa Malaysia kan. Sebab dalam sepanjang perkhidmatan saya di KPK ni sebenarnya kegunaan bahasa Malaysia kita ni kurang sikit saya ingat. Sebab saya cakap macam ni sebab saya berinteraksi dengan individu yang datang jumpa dengan kita sebagai kaunselor. Terutama yang berbangsa bukan Melayu lah ya. Dia lebih suka menggunakan bahasa Inggeris. Ini saya kadang-kadang saya tegur juga. Saya kalau dia wishkan saya dalam bahasa Inggeris, saya jawab bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Itu nak galakkan. Sebab yalah, saya ingat ini mungkin orang kata apa bahasa Inggeris kata awareness dalam bahasa gunakan bahasa bahasaan ni mungkin kurang lagi lah, tak mencukupi untuk kempen-kempen. Saya ingat kerajaan perlu ambil tindakan lebih lagi lah. Ini keluar sikit daripada tajuk kita tak apa ini. Itu. Okey. Jadi itu dia aliran tunai. Bahasa Inggerisnya cash flow kan. Ya, mungkin biasa digunakan kan. Okey, apa dia itu aliran tunai? Kita nak berkeadaan aliran tunai yang sihat. Kan? Okey, yang sihat ni macam mana? Okey, mula-mula aliran tunai itu apa dia? Cash flow, kita dah tahu bahasa Inggeris cakap cash flow kan. Aliran tunai. Apa yang alir tu? Yang mengalir tu apa? Kan? Tunai lah. Tunai ni orang putih kata apa? Cash kan. Cash flow kan? Tunai. Pengaliran tunai itulah kan. Jadi kita boleh ambil macam ni, pengaliran tunai. Biasanya okey. Macam anda semua kan, penjawat awam kan. Mungkin ada pengaliran dipanggil tunai yang masuk kepada anda. Mana ini pendapatan anda lah kan. Mungkin ya. Gaji setiap bulan kan. Anda dapat gaji setiap bulan. Itu aliran tunai yang masuk kepada anda, ya. Dan bila dah masuk dia akan keluar kan. Keluar tu makna yang anda berbelanja lah kan. Berbelanja keluar. Ya, itulah yang dipanggilkan pengaliran tu. Aliran mula masuk lepas tu keluar kan. Bila dah masuk makna duit kan. Pendapatan anda. Anda perlu berbelanja kan untuk nak meneruskan hidup kan. Keperluan hidup. Berbelanja kan. Itu pengalirannya. Jadi yang kalau kita tengok, kalau anda punya aliran masuk tu kan, tolak yang keluar tu, dia punya lebihan atau dia punya lebihan, dia ada lebihan atau defisit kan. Mana kalau lebih, ini yang lebih yang kita nak, lebih, lebih tunai, lebihan tunai itu. Dan itu makna yang sihat lah kalau dah lebih. Mana kalau dah defisit tu yang kurang sihat lah. Tapi tak apa, anda perlu, kalau dah anda masih lagi dalam defisit, mungkin anda masih ada masa untuk memperbetulkan keadaan. Okey, selepas kita bincang pasal aliran tunai, lagi satu yang perlu kita ambil kira atau ambil tahu ialah bajet. Bajet.
Bajet ni anda sebagai penjawat awam tiada tahu dengar perkataan bajet ni kan. Mungkin anda sendiri terlibat dalam bajet ni kan. Mungkin bukan bajet untuk anda, tapi anda terlibat bajet untuk negara mungkin, ataupun untuk Kementerian Pendidikan kan. Anda secara langsung terlibat. Ini bajet. Apa dia tu bajet kan? Itu dia. Apa dia tu bajet? Okey, definisinya ini dah. Satu pelan untuk menguruskan aliran tunai dengan menganggarkan pendapatan dan perbelanjaan masa depan anda. Faham kan? Okey, itu dia bajet. Okey, bajet bagi individu. Ini kita cakap pasal individu kan. Jadi anda sebagai individu perlu ada bajet ataupun perlu membuat bajet. Bajet ni boleh dalam bulanan, tahunan, ataupun 2 kali setahun. Itu ikut anda nak buat kekerapan tu. Ya? Okay? Bajet. Tapi yang biasa kita dengar kalau kerajaan ni kan, kerajaan bajet, kerajaan Malaysia, biasanya setahun kan, untuk setahun kan. Jadi tahunan kan. Jadi kita pernah dengar bajet dibentangkan di Parlimen kan, Parlimen oleh Menteri Kewangan, merangkap Perdana Menteri lah kan, biasanya kan. Perdana Menteri memegang portfolio, sentiasa pegang portfolio keuangan ni jadi Perdana Menteri lah selalu bagi buat bentangkan bajet di Parlimen kan. So kita sebagai individu perlu juga buat bajet macam tu ya. Okey, cakap pasal bajet ni. Okey, bajet Malaysia, kerajaan Malaysia ya. Dia sama juga bajet ni, dia lebih kurang aliran tunai juga. Ini dia, nak tengok. Kalau anda perlu buat bajet, inilah boleh buat contoh ya. Bajet atau dan menjejaki aliran tunai, maknanya anda boleh jejak aliran tunai anda ya. Buat macam ni. Anda sebagai pejabat awam ada pendapatan kan. Tengok, pendapatan aliran masuk. Bila buat belanja aliran keluar kan. Jadi ini boleh dibuat sebagai, boleh dinamakan sebagai bajet ni ya. Dan bajet, kolom yang bajet tu, dan ini makna anggaran kan. Tadi kita tengok definisi bajet tu ialah menganggarkan kan pendapatan dan perbelanjaan kan. Jadi itulah dia. Bajet, kolom bajet tu ialah mungkin anggaran anda. Dan lepas tu kita buat lagi satu kolom yang sebenarnya anda berbelanja kan. Itu. Jadi lebihan dia mungkin ada lebih atau defisit juga, macam aliran tunai tadi ya. So jadi kalau lebihan baguslah kan. Tapi tak mestinya bagus kan. Contoh kita ambil bajet kerajaan Malaysia. Dia dalam kategori apa? Lebihan atau defisit? Lebihan atau defisit? Bajet kerajaan Malaysia. Anda penjawat awam ni, secara terus anda terlibat dengan apa ni, preparation ni, budget preparation ni tiap tahun kan. Mungkin setengah daripada anda lah, mungkin individu ataupun anda yang berada di jabatan keuangan ataupun kan. Tapi sebenarnya dia sebelum dikumpulkan semua tu di consolidate kan. Feedback daripada semua jabatan diperlukan sebenarnya kan. Jadi secara langsung atau tak langsung lah anda terlibat sebenarnya tiap tahun dalam budget preparation. Okey. Tapi itulah apa dia bajet kerajaan Malaysia. Lebihan atau defisit?
Boleh saya dengar jawapan? Ya? Defisit. Defisit. Betul, defisit kan. Tiap-tiap tahu defisit kan sebenarnya. Kita. So, adakah ini bermakna tak baik? Kan? Saya kata tadi lebihan lebih baiklah kan daripada defisit. Sebenarnya betul lah tu. Lebihan lagi baiklah. Defisit makna tak baik. Kan? Maknanya kita punya bajet sekarang ni tak baiklah, boleh katakan tak baik. Sebenarnya tiap-tiap tahun kita bajet Malaysia ni defisit. Kan? Defisit. Sekarang ni anda perlu tahu, mungkin anda lebih tahu daripada saya kan. Sekarang ni dasar kerajaan adalah untuk mengurangkan defisit ini. Yang ini ya keluar dasar-dasar yang kita sedang Datuk Najib keluarkan ni. Transformasi lah apa tu ke. Kan? Ini semuanya tujuan untuk mengurangkan defisit. Dan orang kata boleh nak dapatkan bajet yang, kalau orang putih kata apa? Equilibrium. Kan? Itu. Yang seimbang. Itu kataan bahasa Melayu. Kan? Bajet yang seimbang. Tapi susah itu kan. Sebab ialah rakyat, keperluan rakyat itu. Itu. Ini dasar kerajaan. Ini kerajaan perlu buat dasar-dasar kan untuk mengira banyak aspek dia ambil kira kan. Jadi itu dah. Tapi dalam pada itu mungkin pakar-pakar ekonomi telah menasihatkan kan. Yang perlunya sekarang kita mengecilkan defisit kita. Kan? Itulah dasar-dasar baru kita keluarkan. Jadi kerajaan Malaysia. Itu dia pasal bajet lah. Okey. So kalau anda nak ni, sinilah simple bajet aja bolehlah buat berdasarkan ini. Rangka macam ni. Anda boleh kalau nak ambil nota pun boleh, ataupun sekarang ni semua ada handphone kan. Ambil je gambar tu, bolehlah buat kan, simpan. Okey. Apa kelebihannya bajet ni? Okey, bila kita bajet ni, kita buat bajet, kita perlu fikirkan apa dia tu. Perbelanjaan kita lah kan. Jadi sebelum kita buat perbelanjaan tu, kita sebenarnya digalakkan buat menabung dulu. Simpan dulu penting. Itulah sebenarnya bagi saya lah perancangan keuangan ni tak susah mana-mana, ilmu ni tak ni, yang dia banyak gunakan common sense, orang putih kata kan. Bagi saya, kalau anda boleh buat simpanan, insya-Allah anda boleh capai matlamat kan, simpanan. Jadi topik ni boleh disummarizkan dengan mungkin satu perkataan aja. Simpanan, itu je. Itu simpanan je itu. Jadi anda perlu, masa anda buat bajet ni kan, anda perlu fikir simpanan ni kan, menabung. Jadi itulah dia. Jadi pentingnya simpanan ni, boleh anda kalau susah sangat anda nak menyimpan kan, cabarlah diri anda sendiri. Buat cabaran kepada anda untuk menyimpan. Kalau anda pun dah dapat benda duit yang banyak atau dipanggil durian runtuh apa, tu simpanlah. Kalau itu senanglah simpan, ada banyak, ada dapat keuangan yang berlebihan kan. Jadi kalau tak ada dapat durian runtuh pun, kita cubalah buat simpanan ni seawal yang mungkin. Seawal yang mungkin. Sebab lagi awal kita menabung, lagi lebihanlah simpanan kita. Kita sarankan simpanan ni paling kurang pun anda perlu simpan 10% daripada pendapatan bulanan anda. 10%. Kalau baik lagi 30 lah, 10 hingga 30%. Ini kita sarankan. Dari pendapatan bulanan. Bagi yang susah sangat nak menyimpan ni, cubalah anda buat secara automatik simpanan ni kan.
Sekarang ni banyak cara kan. Saya ingat anda mungkin dah lebih maklum tentang ini kan. Cara buat potongan gaji kan. Simpanan melalui potongan gaji setiap bulan. Contoh yang terbaik ialah saya tengok ya, simpanan apa yang melalui potongan gaji. Saya pun suka ini ya, simpanan tabung haji. Simpanan tabung haji ya. Buatlah pemotongan setiap bulan ya. Arahkan kepada majikan anda untuk buat pemotongan setiap bulan. Ini secara automatik lah kita panggil. Sebab simpanan adalah amat penting. Sebab apa? Sebab kita perlu menyimpan ni. Sebab semuanya nak pakai duit. Itu pentingnya duit. Bukan kita nak mengagung-agungkan duit sebenarnya. Tapi inilah satu kenyataan. Anda perlu duit dalam hidup ya. Contohlah kalau anda tak ada simpanan dan mungkin satu hari sekarang ni anda ada pekerjaan. Mungkin satu hari anda hilang pekerjaan. Mungkin berhenti daripada kerja lah kan. Tapi bagi penjawat awam sangat susah nak berhenti kot. Susah nak diberhentikan kan. Bukan macam swasta ya. Jadi tapi mungkin juga berlaku pada anda mungkin sebab-sebab yang tertentu yang membuatkan anda boleh diberhentikan kerja kan. Jadi bila ditakdirkanlah anda diberhentikan kerja kan, masa itulah anda memerlukan wang simpanan anda ya, wang simpanan. Jadi kita sarankan simpanan ya, ataupun yang boleh dinamakan simpanan tu ke dana kecemasan, kita boleh namakan tabung atau tabung kecemasan atau dana kecemasan ya. Dana kecemasan ni boleh bertahan, kita sarankan boleh bertahan 3 hingga 6 bulan nak menyara kos hidup kita ya. Paling tidak pun 3 bulan kita boleh tanpa dapat pendapatan tanpa ada pendapatan anda boleh hidup, teruskan hidupan biasa anda kurang-kurang 3 bulan. Okey, ini kita sarankan ya. Mana itulah tabungan yang kita buat dulu sebelum tu kan. Maknanya kalau boleh anda bertahan lagi lama lagi baiklah kan. 3 hingga 6 bulan kita sarankan kan. Itulah menunjukkan pentingnya simpanan. Simpanlah. Itu dia ya. Sebab kita akan perlukan, kita tak tahu bila kita perlukan ya. Okey. Orang kata apa tu? Malang tak berbau. Inilah dikatakan malang tak berbau. Kita tak tahu bila akan ditimpa kemalangan kan. Itulah kita sentiasa perlu bersedia kan. Inilah dia. Okey, itu pentingnya simpanan ya. Okey, sekarang kita pergi kepada dalam perancangan keuangan ni kita kena bincang perkara-perkara ini. Harta kita. Ini cakap pasal harta ya. Harta, semua orang bercita-cita nak kaya kan. Saya percaya semua, kebanyakan atau tak semua pun kebanyakan daripada kita nak kaya kan, nak jadi kaya kan. Inilah. So makna nak kaya kena kumpulkan harta. Okey. Ataupun yang dinamakan aset. Aset kan. Jadi yang kita nak kedudukan nilai harta yang bersih, yang kita bersih ini makna yang baiklah, maknanya harta ni aset. Dan berlawanan dengan aset ni ialah yang kita berhutang ataupun dipanggil liability ya. Asset liability ni diambil dari perkataan Inggeris lah sebenarnya ya. Di bahasa Malaysia kan ya. Asset dan liability ya. Asset dan
liability, pejaannya liability kan, bahasa Inggeris disebut liability kan. Assets and liabilities kan. Okay. Asset, kita ambil asset, kita tengok nilai aset kita berapa banyak kita ada harta aset. Kalau kita aset kita tu melebihi liability, makna itu dah okey lah, makna positif lah, lebihan dia tu ke positif kan. Positif makna bagus lah, makna kita ada lebih aset daripada liability, lebih harta daripada hutang kan. Ini baik. Makna ini perlu anda beri syabas lah kan, kalau anda boleh berkeadaan macam ini kan. Tapi kalau di sebaliknya, kalau anda di negatif, liability anda lebih daripada aset anda, makna lebihan dia tu makna negatif lah. Negatif ni tolak kan. Kalau positif dia campur kan. Itu makna kena inilah, berwaspadalah ni. Makna tapi anda perlu ada masa lah, bukannya berakhir macam tu kan. Kita perlu buat pembaikan untuk nak membetulkan keadaan. Okey. Kita cakap pasal nilai harta lagi kan, nilai harta bersih lagi. Okey, bagaimana nak mengira harta bersih? Inilah slide kita ni mungkin kecil lah, dah besar ni kan, jauh sangat kecil-kecil sebab dia nak ni. Okey, langkah pertama anda senaraikanlah aset apa aset anda. Barangan-barangan macam contoh tu dalam gambar tu ya. Wang tunai ataupun pelaburan dalam saham ke bond ke, dana amanah saham ke, campur semua. Itu semua yang merupakan aset anda. Campur hartanah, kalau anda ada rumah, itu semua harta atau aset anda. Dan langkah kedua, jumlahkan semualah. Dah senaraikan semua, lepas tu jumlahkan semua. Berapa katnya aset anda. Dan lepas tu tengok hutang pula. Hutang berapa, senaraikan hutang anda berapa kan. Lepas tu jumlah juga, jumlah hutang juga, makna liability tu jumlahkan juga. Dan tolaklah aset, tolak liability. Ada lebihan ke tahun, makna lebihan tu positif atau tidak. Itulah cara dia nak dapat mengira harta bersih anda ya. Tapi yang kurang mungkin yang negatif tu ya, yang lebih liability itu, mungkin anda perlu buat tindakan untuk membetulkan keadaan. Macam mana? Makna anda perlu menambah nilai aset anda, nilai harta bersih dia panggil aset. Macam mana nak menambah? Makna salah satu ialah lebihkan simpanan, tabungan, atau ambilkan tabungan, lebihkan simpanan, dan kurang belanja. Itu saya kata tadi, konsep perancangan keuangan ni banyak menggunakan common sense. Orang putih kata common sense. Kalau nak lebih, kumpul lebih kan, tingkat simpanan, kurang belanja kan. Dan kalau anda banyak sangat hutang tu, hutang cubalah selesaikan hutang-hutang ni dulu ya. Hutang ni perlu diuruskan dengan cara yang betul ya. Jual mana-mana aset kalau anda ada tak perlu, yang aset yang tak boleh menjanakan pendapatan, jual aja. Okey, itu dia pasal nilai harta bersih. Lepas tu kita tengok juga perancangan keuangan dari segi kredit ya, pinjaman. Pinjaman ni kita sebagai individu, saya ingat tak boleh lari dari pinjaman. Nak mengelakkan pinjaman ni susah. Contohnya ialah orang kata minjam ni orang kata setengah pada, orang kata tak elok minjam je kan. Tapi tak semuanya tak elok pinjaman ni. Ada pinjaman-pinjaman yang perlu kita buat pinjaman ya. Contoh untuk nak dapatkan apa? Rumah contoh.
rumah, tempat tinggal anda. Anda perlu rumah. Jadi nak beli rumah, maklum sajalah harganya bukan murah, kan? Jadi anda terpaksa buat pinjaman. Ambil pinjaman. Sama ada pinjaman daripada pihak institusi keuangan ataupun pinjaman dari majikan anda, kan? Macam anda penjawat awam, ya, ada di pinjaman-pinjaman yang anda boleh mohon, ya. Contoh pinjaman perumahan, kan? Pinjaman kenderaan, ya. Mungkin apa lagi yang ada, ya? Pinjaman, ya. Jadi inilah, perlu setengah-setengah pinjaman ni perlu anda buat, ya. Jadi pinjam, maknanya orang kata pinjam ni untuk tujuan yang tertentu lah. Pinjam, kalau anda tujuan meminjam tu tujuan yang baik ataupun tujuan yang produktif. Macam beli rumah, pinjaman rumah, pinjaman perumahan, itu pinjaman produktif, kan? Untuk anda diami, kan? Lagi satu, pinjaman apa lagi? Mungkin jadi sekarang ni keperluan juga, pinjaman kenderaan, kan? Sebab maklum sajalah kita punya sistem pengangkutan awam ni belum betul-betul boleh katakan baik, Jadi kita mungkin perlu kenderaan sendiri untuk menyelesaikan masalah pengangkutan kita, ya. Jadi pinjaman kenderaan itu mungkin sebagai keperluan. Jadi kita boleh kategorikan sebagai pinjaman yang produktif, ya. Jadi apa-apa pun, tengoklah, kalau anda perlu buat pinjaman, pastikan anda ada kemampuannya. Kemampuan dari segi bayaran balik pinjaman, okey. Dan inilah tanggungjawab moral jugalah. Ini bayaran balik itu adalah tanggungjawab moral anda. Untuk nak, bila anda pinjam, bayarlah balik, kan? Itu. Okey. Okey, dalam pinjaman ni, okey, kita ada beberapa banyak yang kita boleh pinjam, kan? Berdasarkan dengan pendapatan yang kita terima. Okey. Jadi kita perlu tengok, kalau nak menguruskan pinjaman ni, kita perlu tengok nisbah dia tu. Nisbah hutang kepada pendapatan, ya. Orang putih kata nisbah ni apa? Ratio. Perlu tengok. Jangan ikut nak pinjam, berapa banyak nak pinjam, tak boleh. Kita kena uruskan ni, ya. Kalau tak uruskan ni, ini akan jadi masalah pada kita, ya. Jadi salah satu, kita kena tengok nisbah. Okey, cakap pasal nisbah, ya. Kita sarankan nisbah tu jangan melebihi 40%, ya. Jangan melebihi 40% hutang anda. 40% ini secara umumnya lah, garis panduan yang secara umumnya, jangan melebihi 40%. 40% daripada apa tu? Daripada pendapatan anda. 40%, jangan melebihi 40% dari pendapatan bersih anda, kan? Okey. Okey, okey, nak dapat nisbah ni ialah anda tengok nisbah hutang kepada pendapatan, kan? Okey, contoh dia, ini kita bagi contoh, ya. Formulanya ialah pembayaran balik bulanan semua pinjaman anda dibahagi dengan pendapatan bersih bulanan dan dikali dengan 100 untuk nak dapatkan peratusan, ya. Ini berapa peratus anda akan dapat jawapan dia, kan? Okey, contoh yang kita bagi tu dalam slide saya ni, pendapatan bulanan bersih Encik Daud, ya, ialah sebanyak RM3,800 sebulan, pendapatan bersih bulanan, ya. Jumlah bayaran balik, Cik Daud ni dia ada pinjaman, dia perlu buat bayaran balik tiap-tiap bulan. Dia ada pinjaman rumah, dia ada pinjaman kereta, dia ada pinjaman kad kredit, kan? Ini berjumlah RM2,128, kan? Jadi nak dapatkan nisbah dia, hutang dia ni, nisbah hutang dia ni kepada pendapatan Cik Daud ialah
Okey, formulanya RM2,128 tu makna pembayaran balik bulanan semua pinjaman dibahagi dengan Cik Daud punya pendapatan bulanan, ya, 3,800. Lepas tu dikalikan dengan 100 untuk dapat peratusan, ya. Jadi jawapan ni ialah 56%. Okey. 56% makna ini dah melebihi yang kita sarankan 40% tu, ya. Makna kalau keadaan ini kita boleh katakan Cik Daud tak berapa menguruskan hutang dia lah. Pengurusan hutang Cik Daud tak berapa elok lah, tak berapa bagus. Makna dia ambil dah, hutang dia dah terlebih dah, yang sepatutnya. Okey, cakap pasal ini hutang, nisbah. Saya dipahamkan kalau anda sebagai penjawat awam, dia ada polisi kan pasal ni, ada dasar untuk ni, pinjaman. Anda boleh meminjam tidak melebihi 60 kan, tak silap saya. Betul? 60%. Betul tak? Kan anda ni sebagai penjawat awam, ramai yang buat pinjaman dengan institusi keuangan juga kan. Yang saya dapat tahu ialah banyakkan daripada penjawat awam buat pinjaman peribadi daripada bank rakyat kan. Dan bayarannya melalui potongan gaji bulanan. Betul melalui Biro Angkasa. Betul kan? Jadi saya juga dapat tahu bahawa anda boleh minjam sehingga 60% daripada pendapatan anda. Betul? Jadi kalau ini betul, saya ingat ini tak berapa elok, ya. Tak berapa elok. Dasar ini tak berapa elok. Polisi macam ni tak berapa elok, ya. Sebab ini dah melebihi dah daripada yang disarankan, ya. Ini yang orang katakan best practice, ya. Jadi mungkin anda perlu mengkaji balik polisi ini, ya. Supaya tidak menjadi masalah nanti, ya, kepada anda sendiri, ya. Mungkin pihak-pihak tertentu mungkin perlu ambil kira ni tentang hal ini, ya. Supaya penjawat awam tidak ramai sangat menghadapi masalah keuangan, kan. Kita pun banyak feedback yang kita terima, ya. Dan ini kebanyakan kita tahu daripada ini yang berlaku di kisah-kisah benar di AKPK, ya. Kita terlibat secara terus dengan keadaan ini, ya. Itulah saya sebagai ramai individu yang kaki tangan kerajaan lah, ya, yang datang juga pada AKPK, ya, untuk pengurusan hutang, ya. Tapi okey, tak apa, itu memang anda digalakkan datang kalau anda ada masalah, silalah datang pada AKPK, ya. Sila datang. Tapi ialah bila kita tengok, saya sendirilah, saya peribadinya sedihlah, ya, sedih. Bukan kau setakat anda masih mungkin muda lagi ni apa, okeylah, tak apa-apa tu sangat kan. Yang saya sedih tengok ialah bekas penjawat awam ni, makna yang dah pencen kan, mana bekas pekerja, pesara lah, lebih tepat lagi perkataan digunakan, pesara, ya, yang masih ada lagi masalah nak bayar hutang dengan institusi keuangan, kan. Okey, inilah saya sedih, ya. Banyak ada beberapa individu lah yang saya sendiri menguruskan, ya, penyusunan hutang mereka, ya. Ini kisah-kisah benar, saya bagi tahulah, ya. Ini, ya, kisah-kisah benar di AKPK, ya.
Ada beberapa individu yang datang, mungkin yang pesara dan mungkin berjawatan bertinggi jugalah. Mungkin dah pihak yang tertinggi apa? Pihak kalau kerajaan? Pihak pengurusan lah kan? Betul? Ke ada lagi? Atas? Apa? Pengurusan kan? Dia pengurusan, lepas tu sokongan, dua je kan? Peringkat kan? Pengurusan. Ini dari kumpulan pengurusan ni. Itu saya sedih tengok. Kita tahulah berapa dia dapat, pencen dia berapa sebulan kan? Dan kita tengok jumlah hutang yang dia ada. Ini. Itulah saya itu. Jadi kita dalam sesi kaunseling tu, kita tanya soalan, kita mungkin perlu bagi nasihat, kita bernasihat lah kan. Tapi ialah kita dah tahu sebenarnya itu masalah dia tu dah tahu. Kita dah tahu dah kesilapan yang dah mereka lakukan, ya. Kita faham, kita tahu. Tapi dalam pada itu kita masih lagi bagi nasihat. Okey? Masih lagi bagi nasihat supaya setidak-tidaknya ialah dia tidak mengulangilah kesilapan yang berlaku dulu. Di masa depan nanti dia akan ulang lagi kan, setidaknya tidak akan mengulangi lagi kan. Kita sedar ini, ya. Jadi itulah bagi yang berbuat bisnes ni itu lainlah kan. Ini penjawat awam yang saya kata ni, ya. Banyak saya dapat feedback selain pada ni. Kita banyak, saya sendiri banyak pergi juga jemputan buat taklimat ni macam ni di kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan. Yang akhir baru ni saya pergi ke ni tempat askar tu, di Jalan Padang Tembak, sana kan, di apa tu, Kementerian Pertahanan, ya. Dan sebelum tu di Putrajaya banyak beberapa kali dah, ya. Jabatan Kesihatan lah, apa kan, banyak. Jadi dari sini kita dapat feedback yang dia ni, dia macam polisi itulah, pinjaman boleh melebihi 60% apa semua tu kan. So ini, jadi itulah kita kadang-kadang bersimpatilah, tapi dalam pada itu kita cuba selesaikan. Okey, yang saya kata tadi, yang 3 perkhidmatan yang kita beri tu kan, yang paling popular tu kan, itulah kita buat dulu. Program pengurusan kredit tu. Yang inilah kita di sini, makna kita terus cuba selesaikan masalah mereka, ya. Masalah apa yang mereka ada? Masalah apa? Anda boleh agak apa dia masalah? Ya? Masalah apa? Masalah? Mungkin anda kurang bagus dekat anda semua ni, anda tak berapa ada masalah hutang. Hutang lah, masalah hutang lah kan. Hutang. Tapi ialah mungkin anda segan lah. Okay, ini mungkin saya pun faham kan. Ini perkara peribadi kan. Seboleh-boleh anda supaya tak nak diheboh-hebohkan kan dalam ni. Tapi ialah ini kalau anda perlu datang, anda dijemput, silalah datang pada AKPK. Contohnya baru ni kan, saya pergi ke Kementerian Pertahanan tu kan. Dalam masa sesi macam ni, saya tanyalah siapa yang ada masalah apa kan tentang ini. Cuba ni. Mereka memang segan lah, takut atau segan lah saya ingat, nak bagi tahu, nak angkat tangan apa kan. Saya tanya ada apa masalah. Sebab saya tahu tu, bila saya dah balik ke pejabat, salah seorang kaki tangan tu yang telefon saya. Makna dia dah, masa tu dia menghadiri taklimat saya di sana kan. Dia telefon, mungkin saya fahamlah ini nak perkara peribadi kan. Mungkin secara private kan, kita perlu. Memang anda perlu, bila anda datang ke sesi counselling di AKPK, anda berdepan bersemuka dengan kaunselor saja, ya. Jadi anda tak perlu risau, ya. Orang lain tak tahu, ya. Dia ada bidik-bidik khusus, khas untuk kaunseling, ya.
Jadi berdepan bersemuka dengan kaunselor. Di situlah anda bincangkan masalah, bagi tahu masalah anda. Kita memang nak tahu apa dia masalah anda. Sebelum kita nak bantu anda, kita perlu tahu masalah anda. Betul? Jadi kita tanya soalan. Kan? Dari situ. Jadi inilah apa tu, kalau ada masalah dah datanglah. Okey. Itu ya. Kita pergi pula sambung balik pada ni dalam pinjaman lagi kan? Pinjaman lagi tu. Okey, ada pinjam secara langsung kan. Tapi ada juga yang daripada kita individu yang terlibat secara tak langsung. Kan? Mana secara tak langsung pada permulaannya lah. Okey? Yang saya maksudkan ini ialah penjamin. Kan? Penjamin. Bila salah seorang meminjam dengan institusi keuangan lah contoh ya. Contoh ni bank rakyat lah contoh kan. Anda mungkin anda perlu memberi penjamin, nama penjamin untuk nak dapatkan pinjaman yang diberi ya. Jadi penjamin inilah ada risikonya kalau anda jadi seorang penjamin ya. Sebab apa risiko? Risikonya ialah anda akan bertanggungjawab membayar balik hutang si peminjam tu. Kalau si peminjam tu tak bayar pada bank atau pada institusi keuangan. Inilah risikonya. Okey. Jadi anda perlu bersedia untuk nak bayar balik pinjaman bila dituntut oleh pihak institusi keuangan. Atas pinjaman yang mungkin anda buat jaminan. Okey, mungkin yang individu berkenaan, mungkin rakan anda, rakan sepekerja anda. Kan? Banyak kan macam itulah. Ataupun adik-beradik anda. Kan? Ini banyak berlaku juga. Datang pada IKPK. Ini kisah-kisah benar juga. Banyak yang berlaku. Jadi dia terpaksa bayar hutang yang dijamin dulu. Okey? Jadi itulah risikonya. Pastikan anda fikir habis-habis dulu bila nak jadi sebagai seorang penjamin. Okey? Mungkin anda fikir, bukan setakat fikir 2-3 kali. Mungkin fikir 10 kali kurang-kurang. Sama ada anda bersetuju tak nak jadi penjamin. Kan? Sebab itulah risikonya. Okey. Okey, ini kita sentuh juga penyelewengan. Tadi kita nak cakap pasal nak betulkan perancangan keuangan kan. Dalam masa itu juga kita ada penyelewengan dalam keuangan ni. Contohnya macam ni, skim-skim cepat kaya kan. Manusia memang biasalah lemah kan, selalu nak benda-benda yang ikut perasaan, ikut hati dia kan, nak cepat kaya lah apa kan, tanpa memikir apalah. Bila dikemukakan skim-skim yang tertentu, cepatlah mereka ni masuk atau terlibat dalam ini. Inilah skim cepat kaya kita panggil. Ini kita nasihatkan janganlah bergesa-gesa lah untuk nak masuk ke skim-skim ini ya, sebab kebanyakannya adalah banyak penipuan ya, banyak penipuan. Ramailah yang dah terkena. Ini semua yang datang, ini kisah-kisah benar saya bercerita ni ya, kisah benar yang datang akhirnya datang pada IKPK ya. Untuk mengurus balik hutang-hutang ya. Inilah ciri-ciri kalau anda nak tahu ini sama ada skim cepat kaya atau tidak. Satu ialah dia menjanjikan pulangan yang tinggi dengan risiko yang memang rendah, ataupun tak ada risiko. Itu ciri nombor satu anda tengok. Kalau macam itu anda tak salah masuk ya. Anda kena syak lah. Jangan kan. Ini sebenarnya memang skim cepat kaya lah kalau macam tu. Yang kedua, tawaran yang dia beri tu, dia tempoh had dia tu memang terhad. Dia cepat. Kan? Dan dia suruh segerakanlah buat tu secara masuk cepat-cepat. Kan? Itu salah satu lagi ciri.
Dan seterusnya, dia mungkin banyakkannya berasal daripada luar negara. Itulah yang kita dengar dalam surat khabar kita baca selalu kan. Apa ni, yang melibatkan warga negara Afrika apa tu kan. Yang kita panggil apa, ini gagak-gagak ni ataupun pak hitam ni kan. Dia banyak. Tapi saya pun tak faham lah mengapa ya kita, ialah setengah-setengah individu lah, senang sangat masuk ke, ialah perangkap lah kita boleh katakan, perangkap mereka ni. Dan tanpa bersemuka dengan mereka pun ada masuk. Kita dengar kan, banyak benda-benda ni berlaku. Kita dengar daripada surat khabar, baca surat khabar kan. Ada kawan ni mungkin, ini biasanya berlaku pada perempuan. Ramai perempuan. Senang dia percaya. Dia tanpa berjumpa pun lelaki tu. Sebenarnya. Lelaki tu boleh pujuk dia masukkan duit ke dalam bank.